Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali saya nak ucapkan ratusan, ribuan dan jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kebun kerana sudi jemput saya untuk menyampaikan motivasi khas untuk anda pada hari ini. Tuan-tuan dan perempuan, adik-adik sekalian, apa khabar semua? Sihat ke? Saya doakan semoga anda semua sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan yang paling penting dijauhkan dari wabak pandemik COVID-19. Adik-adik sekalian, kita semua sedia maklum sekarang ialah masa untuk kita nak ber-PDPR. Walaupun saya yakin, saya percaya ramai dalam kalangan adik-adik semua yang mungkin ialah ada orang yang dia ada kekangan, tak boleh nak online selalu, mungkin ada masalah sambungan internet. Jadi benda tu memang nampak sebagai satu penghalang. Tetapi saya yakin, saya percaya adik-adik yang menonton pada hari ini akan mencuba sebaik yang boleh untuk nak menonton video motivasi yang telah pun disediakan oleh saya dan juga pihak sekolah, terutamanya unit bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kebun. Jadi adik-adik sekalian, tanpa melengahkan masa, saya nak kenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebab orang kata tak kenal maka tak kenal lah. Okay, so kalau siapa yang dekat sini yang mungkin dia pernah tengok saya, tak tahulah, mungkin you all pernah ternampak, you pernah tertengok video-video saya mungkin naik di FYP anda. Sebab saya juga seorang yang banyak menghasilkan video-video TikTok. Jadi tuan-tuan dan perempuan, adik sekalian, nama saya Muhammad Farhan bin Rahmat. Saya berasal dari Alostar, Kedah. Kini menetap di Sungai Petani, Kedah. Memang orang Kedah lah. Tapi hari ini saya bangga, walaupun secara maya, walaupun secara atas talian, adik-adik semua hanya boleh tengok saya melalui YouTube. Tapi tak apa, sebab sekarang ni memang saya rasa betul-betul excited, rasa teruja kerana hari ini saya akan bersama dengan anda semua untuk menyampaikan satu slot perkongsian motivasi yang mana diberi tajuk Sampai Bila Kita Nak Koyak. Okey, untuk pengetahuan adik semua, saya yakin, saya percayalah semua orang dah sedia maklum. Baru-baru ni perkataan koyak itu menjadi viral satu dunia. Dan kalau kita kaji balik apa makna perkataan koyak ni, dalam istilah anak-anak muda pada hari ni, koyak itu bermaksud down, rasa malu, kan? Rasa orang kata apa, terkesan yang amat sangat. Jadi sebagai seorang manusia biasa, memang tak dapat lari dari perasaan koyak. Ada orang yang dapat result exam teruk, tengok kawan-kawan yang lain dapat result yang bagus, dia rasa down, dia rasa koyak. Kenapa aku tak pandai macam dia? Kenapa aku tak sehebat dia? Kenapa keputusan aku tak power macam dia? Kan? Mesti ada orang yang macam tu, betul tak? Ada pula orang yang mana dia koyak sebab dia nampak orang lain lagi cantik, lagi handsome dari dia. So apa berlaku? Dia rasa dia punya self motivation dia down. Dia rasa demotivated. Kenapa? Sebab dia cuba untuk membandingkan diri dia dengan diri orang lain. Padahal dia ada kebolehan, dia ada keistimewaan yang tersendiri. Tetapi disebabkan dia tak yakin pada diri dia sendiri, apa berlaku? Dia rasa sangat-sangat down ataupun koyak. Ada pula orang yang mana sekarang terperangkap dalam alam percintaan. Oh yeah, bukan main, tahun ni nak SPM, tahun ni lah dia declare couple. Geram aku. Ada orang yang tahun ni bukan main, bercinta bagai anak Arab. Tapi yang paling penting yang kita nak kena faham, ramai orang yang mana pada tahun yang penting-penting, tambah-tambah untuk siapa yang macam naik SPM tu, ramai orang yang dia tersangkut dalam jerat percintaan. Jadi apa berlaku? Apabila berlaku konflik, berlaku masalah dan sebagainya, akhirnya perpisahan yang kau pinta, kemudian apa berlaku? Apa yang berlaku guys? Putus cinta. Bila putus cinta, koyak. Kurung diri dalam bilik, tak nak makan nasi. Bahaya betul. Sampai tahap kawan-kawan macam nak berajak berbual pun dah tak nak sembang-sembang. Sebab apa dik? Sebab dia koyak. Dia koyak sebab satu perkara yang mana bukan milik dia. Dia koyak sebab seseorang tu bukan milik dia. Sebab tu ramai orang yang mana pada hari ni dia stres, dia down. Sebab apa? Sebab dia koyak pada perkara yang mana tidak membawa manfaat kepada dia.
Bagi saya, koyak ni bagus. Contoh, bila ada kawan kita dapat result yang baik, result yang bagus dari kita, kita koyak. Sepatutnya rasa koyak itu perlu kita salurkan kepada motivasi yang lebih tinggi. Tak boleh jadi ni, aku kena usaha lebih dari dia, aku kena buat sesuatu supaya aku dapat lawan result dia. Ini yang betulnya. Tetapi ramai orang yang dia koyak sampai tak bangkit-bangkit. Dia membiarkan rasa luka di hati tu berdarah sampai bernanah, sampailah dia menjadi barah kepada diri dia sendiri. Sebab tu adik-adik semua, kalau siapa yang dia nak berjaya, kalau siapa yang dia betul-betul nak kejayaan dalam kehidupan dia, dia nak bantu mak bapak dia, dia nak keluar dari kelompok kemiskinan, dia nak jadi anak yang hebat, nak jadi hamba Allah yang bagus, yang soleh, solehah, hari ni adik tak buat pilihan yang salah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penceramah pada hari ini. Apabila adik tonton video yang kita tengah buat pada hari ini, saya doa adik mudah-mudahan dapat semangat yang adik impikan, dan insya-Allah adik akan jadi seorang anak, seorang pelajar yang hebat, yang mana berdaya saing, dan yang paling penting, adik takkan koyak lama-lama. Sebab apa? Manusia yang mana dia cepat koyak dan lambat baik, orang macam ni memang dia akan bertemu dengan encik kegagalan. Tapi kalau siapa yang mana dia koyak, yes, kita human being yang biasa, kita manusia yang normal, betul. Apabila kita koyak, insya-Allah kalau kita ada support system yang kuat, kita ada motivation yang unggul, insya-Allah koyak tu dalam satu hari macam tu, esok kita bangkit menjadi orang yang lebih hebat. Ini yang kita mahu sebenarnya. Tapi ramai orang yang cepat down. Kenapa? Sebab dia rasa dengan down tu, dengan koyak tu, dapat merawat hati dia. Padahal bukan merawat, memusnahkan dirinya. Okay? So, untuk hari ni abang nak share satu ayat yang sangat-sangat powerful. Kalau adik boleh ingat lepas kita punya video ni, memang abang respect lah. Adik, ayat ni abang dapat dari seorang penceramah motivasi yang datang ke sekolah abang masa abang tingkatan 5 dulu. Ayat ni sampai sekarang abang tak lupa. Nama penceramah tu Encik Sukiman Harun. Apa yang Encik Sukiman beritahu dekat dalam ceramah motivasi pada tahun tu? Ayat ni berbisa. Tetapi kalau siapa yang dia ambil, dia pegang betul-betul, you takkan jadi orang yang cepat koyak. Manusia yang hebat ialah manusia yang mana dia sentiasa mengubah rutin harian dia dari biasa kepada luar biasa untuk menghasilkan keputusan yang berbeza. Tapi Cikgu Sukiman tambah lagi, manusia yang bodoh ialah manusia yang mengharapkan keputusan yang berbeza, yang hebat, yang luar biasa, tetapi asyik berulang-ulang kali mengamalkan rutin harian yang sama. Faham tak maksud saya? Kalau siapa dekat sini yang dia nak perubahan, you kena ubah you punya rutin harian, you punya daily routine. Kalau you tak ubah you punya daily routine, you bangun tidur pun waktu yang sama, you tidur pun waktu yang sama. Sebagai contoh, bangun tidur pukul 1 tengah hari, malam pula tidur pukul 2-3 pagi. Macam mana kita nak jadi orang yang hebat? Tambah-tambah kalau tidur lewat tu pula sebab main game, layan movie, drama sampai ke subuh pun dia layan. Ini ialah perkara yang kita kena ubah. Sebab orang yang berjaya, dia tidak akan buang masa kepada perkara-perkara yang tak patut. Sebab tu abang nak bagi ayat kedua pula. Orang yang berhenti tidak akan menang, tetapi orang yang menang tidak akan berhenti. Please bear in your mind, dik, ayat ni. Deep tak ayat ni? Deep, dik. Kalau siapa yang betul-betul nak berjaya, kalau siapa betul-betul nak bangkit selepas dia koyak, adik jangan jadi orang yang lemah. Adik jangan jadi orang yang cepat mengalah. Kerana apa? Sebab ramai orang yang berjaya yang saya jumpa, yang saya temu bual, mereka mempunyai persamaan yang lebih kurang sama. Betul. Abang nak share 3 tips. Apakah yang diamalkan oleh manusia-manusia berjaya sehingga mereka mampu untuk keluar dari koyak mereka yang lama. Nombor 1. Kalau siapa yang dia nak berjaya, dia nak bangkit cepat selepas dia koyak, nombor 1, adik, nombor 1, ni yang paling penting. Adik kena kembali semula kepada Tuhan. This is important. Adik kena bertaubat, adik kena menyesali apa yang adik buat. Sebab apa? Kadang-kadang apa benda yang kita nak buat tak menjadi sebab dosa yang banyak bersarang dalam diri kita. Betul. Betul, dik. Kalau siapa yang dia rasa belajar susah, nak menghafal susah, nak ingat nama orang pun payah,
berkemungkinan besar dia ada masalah dari segi dosa yang mana terlalu banyak dalam diri dia. Jadi apa kita kena buat? Minta ampun kepada Tuhan, berazam berjanji tak nak ulang lagi, dan kita mulakan hidup kita yang baru, dan jangan dah buat perkara-perkara yang salah dan juga haram tu. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, macam mana kita nak bangkit cepat lepas kita dah pernah koyak ni? Nombor 2 adik kena dapatkan circle. Apa maksud circle? Adik kena dapat kelompok ataupun kumpulan yang mana adik selesa untuk berada bersama, dan mereka-mereka ni menyuntik semangat adik dan juga motivasi adik menjadi lebih positif. Yes, betul. Kenapa ramai orang cepat koyak? Sebab dia berada dalam kalangan orang-orang yang sentiasa menjatuhkan dia. Pernah tak kita cakap kan kat kawan kita ataupun siapa-siapa lah, aku nak berubah. Tengok-tengok mereka ketawakan kita. Mereka memperlekehkan usaha kita. Ini antara sebab kenapa ramai orang dia cepat koyak. Sebab apa? Dia bergaul, dia bersama dengan mereka yang mana memberikan dia aura ataupun motivasi yang mana tidak kita harapkan. Okey, asyik nak kutuk kita, asyik nak kata macam-macam dekat kita, akhirnya kita akan ketinggalan. Orang lain yang mana yang positif dah mula orang kata mencipta langkah, tapi kita melangkah pun belum. Sebab apa? Kelompok-kelompok yang kita duk bergaul ialah kelompok yang mematikan ataupun yang memusnahkan kita punya semangat. Sebab tu adik kena pilih circle yang terbaik. Saya bukan minta you putus kawan, tak. Pilih circle mana yang you nak bersembang, yang you nak orang cakap apa, expand you punya knowledge. Ini yang kita perlukan. Okay? Dan tips ketiga, macam mana kita nak jadi orang yang cepat bangkit selepas kita koyak. Nombor 3, belajar dari kesilapan anda sendiri ataupun orang lain. Adik cubalah pergi tanya siapa-siapa yang dah berjaya sekarang. Pergi tanya dia pernah tak koyak sebelum ni? Confirm kebanyakan orang berjaya, dia memang cepat koyak dan pernah koyak sebelum ni. Tapi lepas dia dah pernah koyak, dia pernah jatuh, dia pernah susah, disebabkan itulah dia bangkit dan diimprove apa yang kurang sebelum-sebelum ni masa dia jatuh tu. You know what I mean? You faham tak maksud saya ni? Dan macam mana pula kalau diri kita nak ambil iktibar daripada apa yang berlaku kat atas diri kita? Mudah aja. Benda apa yang kita nak tak dapat mesti bersebab. Dan kita sahaja yang tahu sebab apa kita tak dapat benda tu. Kita kena ubahlah kita punya rutin harian, cara percakapan kita, cara fikir kita, cara bergaul kita. InsyaAllah baru kita akan boleh berjaya. Tapi ramai orang tak mahu. Sebab apa? Sebab dia rasa hidup ni perlu kita enjoy. Hidup ni janganlah stres sangat. Hidup kenalah happy-happy. Tak salah nak happy, tak salah nak enjoy. Ada masa. Tapi kalau sepanjang hari, setiap minit, setiap jam duk berhibur, duk enjoy, tu bukan enjoy, tu lupa diri. Faham tak ni? Sebab tu adik-adik semua, saya minta kerjasama. Kalau siapa yang dia nak berubah, siapa yang nak berjaya, siapa yang nak mencipta kegemilangan di zaman muda dia, adik jangan buang masa. Sebab apa? Bagi pendapat saya, waktu muda ialah untuk kita struggle. Waktu kita meningkat dewasa ialah untuk kita merasai struggle kita sebelum-sebelum ni. Merasai apa dik? Nikmat struggle tu. Tengok-tengok di umur kita 35, kita dah tak ada hutang dah. Wow. Sebab apa? Pekerjaan kita bagus, gaji kita bagus. Sebab pembelajaran kita dan kemahiran yang kita ada dulu membantu. So adik-adik nampak tak? Manusia yang cepat koyak, okay, yang cepat terasa hati ni, mereka semua ni ialah antara orang yang lambat maju. Bagi saya, siapa yang nak maju, dia kena dikritik. Bagi siapa yang dia nak maju, dia sentiasa kena ada orang tegur. Baru dia boleh berjaya. Dengan syarat, terima teguran, terima kritikan dengan hati yang terbuka. Faham tak abang kata apa dik? Faham tak? Okay? Sebab tu, abang harap sangat adik-adik pelajar sekolah menengah kebangsaan Jalan Kebun Kelang ni, abang harap sangat jangan kita cepat terpedaya, terpengaruh dengan orang-orang yang menjanjikan macam-macam dan yang mana menjatuhkan kita. Sebab apa? Sebab ramai orang tak sedar yang dia anggap tu kawan baik dia. Padahal kawan baik inilah yang mana memberikan dia toksik hari-hari. Kan kita ada istilah toxic people, manusia toksik kan. So hati-hati. Sebab apa pada pesan macam ni? Sebab ramai orang dia boleh berjaya, boleh jadi orang hebat, tapi disebabkan dia bersama dengan golongan-golongan toksik, dia tak boleh berjaya. Serius. Sebab tu adik-adik semua, abang harap sangat-sangat adik jangan ikut orang sembarangan. Kerana apa? Kerana apabila sesuatu menimpa kita, tidak ada lagi atau sangat susah dan sangat sukar
untuk kita kembali ke pangkal jalan. Ramai orang yang hanyut, ramai orang yang buat kesilapan, mereka susah nak patah balik. Kerana apa ni? Sebab mereka dah terbiasa perkara-perkara macam tu. Okay, so adik-adik sekalian, belajar rajin-rajin. Jangan kita sentiasa berada dalam kalangan mereka-mereka yang tidak berpandangan jauh, sebab kita juga akan terkena tempias. Okay, so adik-adik semua, sampai bila kita nak koyak? Jangan lama-lama dik, sebab orang lain dah mula buat gerakan pertama. Ada orang dah 5-6 langkah ke depan, tapi kita masih stay dekat tempat yang sama. Macam mana kita nak maju, guys? Okay, so adik-adik semua, all the best to all of you. I'm wishing you good luck in your life. Jangan buat perkara-perkara yang haram, tinggalkan perkara-perkara yang sia-sia. InsyaAllah you pasti boleh berjaya. Okay, kenang jasa mak bapak, jangan lupakan mereka, dan yang paling penting, doakan mereka. Kepada adik-adik pula, adik ingat, hormati guru walaupun secara PDPR. Adik hormat guru, jangan kutuk belakang cikgu, ambil ilmu cikgu, tak tahu tanya. Orang-orang yang macam ni, sepanjang abang hidup, pengalaman abang tengok, orang yang jaga cikgu dia, orang yang jaga mak bapak dia, orang yang jaga kawan-kawan dia, orang yang jaga Tuhan dia, Tuhan takkan sia-siakan. Okay, so adik-adik semua, all the best to all of you. Wacaya Samalu, I love you. Selamat datang ke bumi. Jumpa lagi semua adik-adik SMK Jalan Kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.